Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi kisah Qisasul Anbiya, kisah para nabi, karangan Imam Ibn Kathir. Kita masih lagi di dalam bab Nabi Lut AS. Malam ni kita sambung bukan bab, surat seterusnya, kisah tentang Nabi Allah Lut AS dan juga kaum dia. Bulan sebelum ni kita dah cerita tentang perihal kekejian kaum Nabi Lut, yang mana mereka ni antaranya mendatangi lelaki atat apa nama ni, atatuna dzukra anil alamin, kan, mendatangi lelaki. Kemudian mereka ini suka sambung orang di jalan, dan satu lagi perangai keji mereka ni suka kentut, kan. Kita dah cerita dah bulan lepas, bulan sebelum ni. Maka malam ni kita nak sambung lagi lah kita dah cerita bagaimana malaikat mai dah kepada rumah Nabi Ibrahim, sampaikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim tentang kedatangan Nabi Allah Ishaq. Kemudian malaikat grup yang sama tu nak pi ke kampung, ke kota Nabi Allah Lut, kota Sadum. Nak mai bala tu. Kita nak cerita yang tu malam ni insya-Allah. Baik. Semula no. Baik. Para ahli tafsir berkata, setelah rombongan para malaikat yang terdiri daripada Jibril, Mikail dan Israfil berangkat pergi meninggalkan Ibrahim, mereka terus menuju ke negeri Sadum. Mereka menjelmakan bentuk dalam wujud para pemuda yang tampan sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kaum Lut, sekaligus sebagai hujah bukti atas kekejian perbuatan mereka. Maka para malaikat ni pun the same malaikat lah. Malaikat Jibril, Mikail dengan Israfil. Ketiga-tiga malaikat ni bukan kecil-kecil lah. Semua malaikat-malaikat yang aliful ayah hendak yang turun pergi ke kota Sadum ni bermaksud kemusnahan yang akan berlaku dekat kota Sadum ni, kemusnahan yang sangat besar. Sampai malaikat yang ditugaskan turun pun bukan kecil-kecil anak lah. Dan dalam keadaan penduduk kampung itu, penduduk kota itu suka jantan, suka lelaki, Allah takdirkan malaikat tu turun dalam rupa lelaki, dah lelaki, jambu pula. Kan? Nak test lagi, nak uji lagi depa tu. Dan dalam ni Ibn Katsir kata sekaligus sebagai bukti. Bermaksud bila turun dengan wajah itu, depa akan tergoda, itu akan jadi hujah nanti agar depa tak boleh kata depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti yang depa tak ada apa pun, depa tak ada suka apa pun. Ini sebagai ujian. Baik. Para malaikat bertamu kepada Nabi Lut tepat pada saat matahari terbenam, maghrib. Lut rasa khawatir jika tidak diterima mereka mengunjungi rumahnya, mereka pun dikhawatiri akan diterima bertamu di rumah kaumnya. Maka kerana mereka disangkanya sebagai manusia biasa, cerita dia maghrib tu mereka sampai, minta nak masuk rumah Nabi Lut, minta nak ziarah rumah Nabi Lut, nak tumpang duduk rumah Nabi Lut. Nabi Lut tak kenal, tak tahu kata tu malaikat. Maka Nabi Lut susah hati. Kalau terima pun susah hati, kalau tak terima lagi, dia pergi rumah orang lain jadi kerja. Maka susah hatilah Nabi Lut masa tu. Baik. Qatadah menyebutkan bahawa para malaikat menjumpai Lut ketika dia sedang bekerja di tanahnya. Ini dalam Qatadah kata, Nabi Lut sedang buat kerja kat kebun petang tu, malaikat mai. Cerita sekian-sekian, nak kami ni musafir, orang menyiga mai jauh, nak tumpang tidur semalam boleh tak rumah pak cik ni? Nabi Lut nak tolak tak boleh, pasal memang depa ni budaya depa memang memuliakan tetamu. Tapi nak terima pun susah hati juga, pasal penduduk kota dia semua suka-suka sama-sama jantan. Dan malangnya pula, dan masalah lagi pula, bila mana tiga orang tu handsome sangat. Maka Nabi Lut setuju dengan harapan, dengan kekhawatiran kalau dia tak setuju, takut tiga orang pemuda ni pergi tanya rumah orang lain. Maka dalam Qatadah cerita kata on the way nak balik pergi rumah Nabi Lut tu, daripada kampung, daripada kebun dia nak balik ke rumah, sepanjang perjalanan Nabi Lut menyindir melalui ucapan agar mereka meninggalkan negeri itu dan singgah ke negeri lain.
Dia berkata kepada mereka, demi Allah, aku tidak mengetahui kaum di muka bumi ini yang lebih keji dari kaumku ini. Sambil Lut terus berjalan, mengulangi ucapannya itu sampai 4 kali. Bermaksud sambil duk jalan nak balik rumah tu, Nabi Lut dia kata, ish, abang nak tahu tak, penduduk kota ni teruk, tak pernah aku jumpa teruk pada ni keji sungguh depa ni, perangai tak elok. Sambil dia ulang tu, dengan harapan 3 orang pemuda ni faham lah. Jangan duduk tang ni lah, pergi tang lain lah. Itu nama dia seni balaghah, seni orang kata seni sindiran, seni metafor, seni double meaning gitu lah kan. Dan benda tu banyak berlaku dalam budaya Melayu. Budaya Melayu banyaklah seni lagu tu. Seni sindiran kan, orang kata kalau main rumah orang, macam kita pula ada kerja, macam mana nak suruh dia balik, kita hidang ayak kan. Agak-agak habis cawan, itulah indikator dia. Maksudnya hidang ayak satu. Yang kedua, ayak tu sebagai satu indikator yang kita hidang, agak-agak minum habis cawan, tuang lah kan. Lepas tu kita hidang ayak panas, dah lah tahu dah nak sejuk, sembang dulu Ustaz, minum, habis tu gerak lah. Yang ni dah habis steko, minta steko lagi, tak padan lah kan. Jadi seni tu tuan-tuan, Melayu banyak benda-benda yang macam tu. Saya teringat satu peribahasa, biar mati anak, jangan mati adat kan. Peribahasa tu sebenarnya dulu masa saya tak faham, saya ingat teruk lah orang Melayu ni, kok mana pun adat dulu. Anak mati tak apa, penting adat kena utama kan. Adat bersanding, kena utama adat bersanding. Biar mati anak mati tak apa, tapi kena bersanding juga. Tapi anak bersanding tu anak cari. Dulu saya tak faham, tapi lama-kelamaan bila saya duk banyak baca, banyak duk bincang, kaji, tengok rupanya biar mati anak, jangan mati adat. Maksudnya apa tuan-tuan? Zaman itu orang Melayu faham adat adalah agama, adapun agama dah jadi adat. Al-adatul muhakkamah, kehidupan beragama ni dah jadi budaya orang Melayu dah masa tu. Sampai tahap kadang-kadang benda tu kita duk buat, kita duk anggap adat. Rupanya benda tu memang ada dalil, benda tu memang ibadat. Jadi sebab itulah dia pun macam tak boleh beza dah adat dan agama. Jadi bila disebut adat, orang faham kata tu agama. Jadi sebab itulah keluar bidalan biar mati anak, jangan mati adat. Bermaksud kalau berlaku pertentangan di antara kepentingan anak aku dan kepentingan agama, anak aku mati tak apa. Itu berdasarkan dalil. Nabi sendiri sebut, lau saraqat lau Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'a yadaha. Kalau anak aku sendiri Fatimah mencuri, aku akan potong tangan dia. Itu antara dalil. Nabi kata kalau berlaku perselisihan antara kepentingan anak aku sendiri dengan juga undang-undang, maka undang-undang ditegakkan. Tak kira lah anak ambil gaji ke tak ambil gaji kan. Ni selingan je lah. Undang-undang diutamakan. Jadi biar mati anak dengan mati adat tu maksudnya apa? Kalau berlaku perselisihan antara kepentingan anak aku dengan agama dulu. Maksud bukan adat tu kita faham kata adat bersanding, adat berinai, itu bukan adat. Itu bukan difahami dengan dalam arti kata adat pada zaman itu. Adat dalam era itu bermaksud undang-undang Islam. Kita kena faham yang tu. Macamlah hantuah kata takkan Melayu hilang di dunia. Masa tu orang tak faham Melayu macam kita faham Melayu sekarang ni. Kita faham Melayu ni pertubuhan apa-apa kan, Melayu ni satu bangsa, Melayu ni. Dulu zaman itu bila sebut Melayu, Islam. Law pun sepatutnya begitu sebenarnya. Melayu wajib Islam. Sepatutnya begitulah. Tapi dulu bila nak sebut hang orang Islam kan, dia tak tanya macam tu dah. Hang Melayu ke? Melayu tu orang faham dari Islam. Kalau law ni tak tahulah, ada yang murtad lah macam-macam kan. Dulu bila Melayu Islam. Jadi sebab itulah kata hang tuah takkan Melayu hilang di dunia, dalam arti kata yang sebenar, bukan maksud dia Melayu tak hilang, Islam takkan hilang. Itu maknanya bahasa halus orang-orang dulu. Jadi Nabi Lut pun macam tu lah. Dia bagi bahasa halus, dia tak halau tak kena pula. Tapi dia tak suruh mai lagi jadi susah pula. Maka dia kata dia ceritalah, tahu tak teruk orang kat sini apa semua kan. Cerita tu mau duk faham lah. Mau kena faham sendirilah. Baik. As-Sa'di pula berkata, rombongan malaikat itu sampai ke rumah Nabi Lut petang, sama juga macam tadi Qatadah kata. Cuma masa mereka sampai, mereka jumpa dengan puteri Nabi Lut, ada 2 orang, Raisa dengan Zaghrata. Maka para malaikat bertanya kepada puteri-puteri Nabi Lut ni, apakah di sini ada rumah? Dalam bahasa lah ni,
apakah kat kampung ni ada homestay? Betul lah. Malaikat meminta tanya homestay. Apakah di sini ada rumah? Maka kata dua puteri itu, ada. Tetapi tetaplah di tempat kamu. Jangan masuk lagi ke tempat, ke negeri ini sehingga aku datang kepada kamu. Maksudnya puteri Nabi Lut pun tahu orang kampung dia teruk, orang kota dia teruk. Tengok pemuda ramai 3 orang dia handsome-handsome. Malaikat memang dia bila merupa manusia, dia akan merupa yang handsome. Dalam kalau sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, sahabat Nabi, antara selalu malaikat Jibril akan main bila mana merupa manusia, akan merupa dia segak handsome. Kemudian dalam hadis yang lain, yang hadis Islam, Iman, Ihsan tu, hadis tu Sayyidina Umar riwayat. Hadis tu sahabat semua tak kenal dia malaikat Jibril tu, tapi dia main dalam keadaan satu rupa yang handsome, yang bersih. Kata Sayyidina Umar, tak ada tanda-tanda musafir pada dia. Kalau kata dia orang Madinah, mesti kami kenal. Kalau kata dia orang musafir, mesti baju dia kotak, tanda-tanda musafir, tanda kurang-kurang ada debu sikit. Ini baju pun serika tajam elok, buh nila pun semua kan. Siapa dia ni tak tahu. Dia main-main, dia hadap lutut dah dengan lutut Nabi, dia tanya soalan dekat Nabi tentang Islam, iman, ihsan, tentang sa'ah, tentang kiamat kan. Ada soalan-soalan yang Sayyidina Umar kata, dia tanya Nabi, bila Nabi jawab dia kata sadaqta. Ada soalan-soalan yang bila dia tanya Nabi, Nabi kata apa? Mas'ul, orang yang disoal tak lebih mengetahui daripada sa'il, daripada orang yang disoal. Banyaklah. Jadi itu malaikat merupa juga dalam wajah orang yang tak dikenali. Tak tahulah wajah siapa tu. Jadi itu sifat dia. Baik. Maka bila malaikat merupa dalam 3 orang yang segak, yang handsome ni, maka puteri Nabi Lut kata, tunggu sat, jangan masuk sempadan lagi, tunggu tang tu dulu. Tunggu sat di kampung selamat dengan masuk padang serai. Begitulah contoh kan. Tunggu di situ sat. Dia balik terus habaq kat ayah daripada Nabi Lut, ayah kita ada masalah. Ada 3 orang peniaga, orang luar, handsome pak, nak lalu ke kampung kita ni. Tanya homestay. Adalah homestay 3-4 rumah dia duk buat. Tapi ayah, depa ni handsome. Jadi kerja. Pasal kita dah cerita dah bulan sebelum ni, depa ni bukan setakat melakukan hubungan penzinaan sejenis homoseksual ni, tetapi depa rogol laki sama laki ni. Semalam saya baru dapat ilmu baru. Semalam saya kuliah di Surau Pauh Jaya. Tajuk yang sama dengan tuan-tuan, kebetulan muka surat sama. Sebab kadang-kadang kan bila hak ni cancel, hak ni jalan, hak ni jalan, ni cancel, lalah dia jadi selari pula. Surau ni dengan Surau Pauh Jaya. Saya dah sebut macam cerita kat tuan-tuan, ingat tak kita cerita sebelum ni? Saya dah sebut bapuk lah, gay. Saya tak tahu. Saya duk fikir di rumah susah hati. Aku nak sebut perkataan apa yang sopan sikit lah. Kan? Tak keluar. Saya duk cari homoseksual panjang sangat. Saya tanyalah, tuan-tuan tahu tak selain gay ni nak sebut, selain gay nak sebut apa? Kan? Sebut gay dalam surau ni rasa salah pula. Tambah kalau mic luar. Orang apa dia ustaz apa duk cerita gay ni kan. Seorang lelaki jemaah angkat tangan. Dia cakap terus daripada tempat duduk dia. Dia kata gay tu, maksud sebenar perkataan gay ialah happiness. Kegembiraan. Gay tu maksudnya happy. Jadi saya gay kan. Kalau ambil sekerak ni orang kena saya ni. Gay ni maksudnya gembira. Besok tuan-tuan pergi kerja tu kata kawan-kawan tuan-tuan, "Oi mat, aku gay tahu." Dia tak kawan dengan kita dah pasal. Tapi bahasa Inggeris, gay tu maksudnya gembira. Perbuatan seksual sejenis dengan sejenis ni homoseksual lah. Bukan gay, tapi orang putih dia balut perkataan itu bagi nampak gay itu adalah perbuatan itu nak abang kata seronok. Sedangkan bahasa Inggeris sampai sekarang pun dia masih guna bila guna perkataan gay tu, maksud di sudut kalau dalam bahasa agama kita ada maksud apa, definisi lurah, definisi istilah kan. Fi lughatin wa istilahin kan. Lagu tu lah. Lughatan wa istilahan. Maksud di sudut bahasa, maksud di sudut istilah. Maksud di sudut bahasa, gay tu kegembiraan, happiness. Saya gay, saya gembira maksudnya. Jadi orang putih ni, orang kapiak ni, dia buat bagi nampak benda tu seronok sampai istilah tu pun orang faham kata hubungan seksual sejenis. Padahal istilah tu sebenarnya maksudnya seronok. Ada ilmu baru lah, saya pun baru tahu. Selang habis kuliah tu, Abang Din, sahabat kita pengatur kuliah surau tu, mesej kat saya dengan Abang Jack kita, kata rupanya jemaah kita yang bagi maklumat tu dia profesor universiti, profesor USM. Memang bahagian dia memang kuat lah kan, kuat lah dalil tu kan, tak payah check dah lah, profesor. Jadi saya pun baru tahu, jadi kita tak boleh underestimate apa jemaah kita kan. Orang hebat-hebat.
Maka tuan-tuan, kegembiraan. Macam bahasa macam dalam agama kan. Bila kata-kata kafir. Kafir di sudut bahasa ialah petani. Kafara ard, menutup bumi. Kafir ni dia punya fi'il dia kafara. Kafara. Kafara ni menutup, tutup. Dia tutup bumi dengan pokok-pokok. Jadi isim fa'il dia kafirun. Orang petani itu adalah kafir. Bermaksud dia tutup bumi dengan pokok. Tetapi bila istilah tu dah dijelmakan dalam istilah agama, perkataan kafir di sudut istilah boleh jadi bermaksud orang yang kufur kepada Allah, menutup hati dia daripada keimanan dan hidayah. Tapi di sudut bahasa, kafir itu maksudnya petani. Jadi kalau tuan-tuan pergi di Arab, kadang-kadang jumpa orang dia kata ana kafir. Cek balik, kafir mana satu ni? Petani ke ataupun kafir sungguh? Banyak istilah-istilah agama yang begitu. Doa, solat di sudut bahasa bermaksud doa. Sebab tu ada ajaran sesat yang dia salah faham. Dia kata kami dah doa dah, tak payah solat dah. Tidak, solat memang maksud doa di sudut bahasa. Tapi di sudut istilah perbuatan yang dimulakan dengan takbir, iratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kita selawat dekat Nabi. Solawat tu sama lah doa. Sebab tu kita kena selawat kepada Nabi. Doa kat atas Nabi. Selawat lah tu. Sebab Nabi suka ucapan yang begitu. Selawat Ibrahimiyah tu Nabi suka. Baik. Sambung tuan-tuan. Maka kita faham lah malam ni gitu. Tapi saya sebut homoseksual lah, lebih sopan. Maka anak Nabi Lut ni kata kat ayah dia, lagu mana ni ayah ni? Kita nak buat lagu mana ni? Maka Nabi Lut kata, susah hati lah. Mereka ni pun nak main tang ni masalah. Maka Nabi Lut kata, tak apalah. Nabi Lut terus pergi ambil. Pergi ambil, terus nak balik main rumah tu. Dialog yang tadi tu, macam Qatadah sebut tu, sama macam As-Sa'di kata ni. Iaitu Nabi Lut dalam perjalanan tu, duk perli suruh balik. Tapi malaikat dia faham dah. Dia malaikat, dia faham dah. Cuma dia tak balik lah. Baik. Maka para tetamu utusan itu pun mengikut ke rumah Nabi Lut. Tidak ada siapa pun yang mengetahui akan kedatangan mereka. Siapa pun tak tahu. Yang tahu kecuali keluarga Nabi Lut sahaja. 3 orang ni mai, siapa pun tak tahu. Sengak-sengak, maghrib-maghrib tak ada siapa tengok. Menusuk pelan-pelan sampai rumah Nabi Lut, masuk rumah tu. Siapa pun tak nampak. Akan tetapi keluarlah isteri Nabi Lut dari rumah dan memberitahu kaumnya seraya berkata, sesungguhnya di rumah Lut ada beberapa orang lelaki yang belum pernah aku lihat seorang pun yang lebih tampan dari mereka. Bini Nabi Lut sendiri keluar pergi habang. Tuan, ini penyakit juga. Penyakit orang yang suka nak jadi orang yang pertama keluar pergi habang. Jadi kes apa-apa pun dalam grup WhatsApp ke dalam apa pun ada berita terbaru ke, dia nak jadi orang yang awal sekali pergi habang. Dia nak jadi orang yang paling awal sekali pergi forward. Dia nak kejap apa? Tak nak kejap jadi orang yang paling awal. Dia tak double check lah. Apa-apa jadi pun dia kira meluru nak pergi forward. Jadi lagu ni. Mungkin isteri Nabi Lut nak kedudukan, nak pujian dalam kalangan kaum dia. Kononnya nanti kalau dia pergi habak, ni ada 3 orang jambu duk main ni kan. Ala-ala Korea pun duk main ni. Pergi habak lagu tu kan. Mudah-mudahan mungkin dia akan diangkat. Tak tahulah. Dia ni bini Nabi. Lepas tu Allah sebut dalam Quran surah At-Tahrim 4 orang perempuan. 2 yang paling Allah sayang dan 2 yang paling Allah benci. Yang paling Allah sayang siapa? Antaranya Maryam dan juga Asyah. Asyah ni bini Fir'aun. Fir'aun ni musuh Allah dan Nabi. Asyah tidur sekati dengan dia. Suami dia tu musuh Allah, tetapi dia jadi wanita yang paling Allah sayang. Tak mustahil. Dan wanita yang paling Allah benci ialah isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Walaupun suami mereka Rasul, bahkan ada tu ulul azmi lagi, tetapi itu bukan syarat untuk dia terus jadi mulia. Suami, walaupun suami dia hebat, walaupun suami dia bukan ustaz, suami dia Nabi, Rasul. Takat ustaz tak ada apa lah kan. Suami dia Rasul. Itu pun bukan jadi tiket untuk Allah pelepah dia. Bukan kata dia jadi wanita yang berdosa, wanita yang paling dimurkai. Baik. Maka lepas Nabi Lut, lepas bini Nabi Lut pi hebat cerita tu, waja'ahu qaumuhu yahru'una ilaih. Dalam Quran kata waja'ahu qaumuhu, kaum dia pi meluru kepada dia, yahru'una ilaih. Yahru'u ni maknanya apa? Bergegah-gegah, bergesa-gesa, meluru pi di setiap arah dan pi gegak pintu. Sampai tahu tu, tuan. Sampai tahu tu. Nabi Lut tutup pintu dah.
Digegak pintu, panggil, Lut keluar. Kami tahu siapa ada dalam tu. Keluar, keluar. Panggil, paksa Nabi Lut. Nah, dalam ni sebut Nabi Lut tak buka pintu, tapi dia pun duk tekan. Duk marah, duk tekan. Sampai Nabi Lut kata, dalam ayat ni, dalam ayat yang seterusnya Nabi Lut kata apa? Hai kaumku, inilah puteri-puteriku. Mereka ini lebih suci bagimu. Nabi Lut sampai tak tahan lah, duk berdebat dengan mereka. Kata, janganlah buat malu aku. 3 orang ni tetamu aku ni. Apa main nak buat apa ni? Mereka kata, Al-Quran kata apa? Ya'maluna sayyi'at. Mereka main nak buat benda jahat lah kepada 3 orang tu. Nabi Lut tahan tak bagi juga. Sampai mereka duk lawan. Sampai Nabi Lut kata, lah ni lagu ni lah. Aku ada anak 2 orang ni. Ambil lah. Dia lagi halal untuk kamu. Ambil maksud dalam arti kata pergi menikah elok. Kemudian buatlah perhubungan. Tapi menikah lah. Sampai tahu tu. Kalau kita tak bagilah anak kita. Tapi sebab punya nak jaga maruah ni. Dan punya nak habang kata perbuatan laki dengan laki tu keji. Tapi dia pun tak mau. Baik. Namun yang menarik dia tuan-tuan, dalam Qisasul Anbiya ni Ibnu Katsir bawa satu lagi pandangan. Bila Nabi Lut kata ini ialah puteri-puteriku yang demikian mereka ini lebih halal dan suci bagi kamu, ada 2 penafsiran. Satu penafsiran secara zahiri yang katakan puteri-puteriku ni anak Nabi Lut tadi itulah. Raisa dengan apa, Zagharsta, apa nama tu? Zaghrata tu. Satu lagi penafsiran kata puteri-puteriku ini bermaksud apa? Orang-orang perempuan dalam negeri itulah. Maksudnya pilah cari orang perempuan dalam negeri ni. Bini-bini hampa tu semua level anak-anak aku tu. Nikah dengan mereka elok, layani mereka elok. Bermaksud ayat tafsiran yang kedua kata itu ialah bukan bermaksud anak Nabi Lut, tetapi seluruh anak-anak perempuan dalam kota Sadum, umat Nabi Lut. Kerana apa? Kerana kedudukan Nabi dengan umatnya adalah sama seperti kedudukan ayah terhadap anaknya. Kata Ibn Katsir. Status seseorang Nabi kepada umat itu seolah-olah, bukan secara darah, secara kedudukan itu seolah-olah ibarat ayah terhadap anak-anaknya. Okey? Dalil dia ketika mana Allah sebut dalam Quran an-nabiyyu bil mu'mini an-nabiyyu awla bil mu'minin. Nabi itu keutamaan orang beriman, keutamaan mereka adalah nabi. Wa azwajuhu ummahatihim, dan isteri-isteri nabi itu ialah mak-mak kepada orang beriman. Itu jadi dalil. Daripada ayat itulah keluar panggilan Ummul Mukminin. Yang kita dah kata Ummul Mukminin Siti Aisyah, Ummul Mukminin Siti Khadijah. Bukan ada Siti sebenarnya, Khadijah, Aisyah, Zainab. Tapi Siti itu singkatan kepada Sayyidatina. Orang Melayu ni dia kreatif. Orang Islam ni. Maka Ummul Mukminin, mak orang beriman. Jadi kedudukan dia tu memang mak. Bila Rasulullah SAW dah wafat, mereka masih hidup, tak ada seorang lelaki pun yang boleh menikahi mereka. Pasal kedudukan mereka tu ialah mak-mak kita. Dan Allah sebut dalam Quran juga, surah Ahzab, kata Allah, ya nisa'un Nabi, wahai wanita-wanita Nabi, iaitu para isteri Nabi, lastunna ahadin minan nisa, kamu semua ni tak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Allah dah bagi clarification yang kamu ni tak sama dengan perempuan yang lain. Jadi kita kena faham yang para isteri Nabi kedudukan dia mulia, level depa mak kita. Sebab tu Ibnu Qudamah sebut beza ahlu sunnah dengan bukan ahlu sunnah ialah ketika mana orang tu dia sebut nama bini Nabi, dia tak melafazkan taradhi. Taradhi ni apa dia? Radhiyallahu anha tu. Kalau orang tu dia tak sebut, kita tahu dia ni bukan ahli sunnah. Itu dalam konteks apa tuan-tuan? Dalam konteks zaman dia tu ada problem dengan Syiah. Sebab Syiah kan dia tak suka kat Siti Aisyah kan. Jadi kadang-kadang dia taqiyah, dia pun sembunyi. Tapi dia pun tak gamak nak sebut radhiyallahu anha kepada Aisyah tu. Jadi kata Ibnu Qudamah nak cek antara kaedah nak cek parameter dia ialah depa ni tak sebut taradhi. Sebab orang Syiah ni kan depa memang anti sungguh dekat Siti Aisyah.
Pasal Siti Aisyah kan dalam perang Jamal ada peperangan sedikit dengan Sayyidina Ali, sedangkan itu salah faham. Kritikan Siti Aisyah kepada Sayyidina Ali juga, dan memang tak dinafikan Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali ada sedikit sangat-sangat sikit, bukanlah pergaduhan. Dia macam mana saya nak kata, lagu mana terasa hati tu, sikit sangat, bukan terasa simpan dalam tu. Dia bermula bila tuan-tuan ingat tak hadis ifki? Hadisul ifki ni hadis fitnah yang Siti Aisyah kena fitnah berzina dengan Safwan bin Mu'attal tu. Kan hadis tu panjang. Dalam hadis tu seluruh Madinah duk percaya fitnah tu. Aisyah tak tahu pun. Nabi antara percaya dengan tak percaya, tapi Nabi susah hatilah bini Nabi. Dan cara orang munafik duk cerita tu, cerita sungguh-sungguh lagu betul. Sedangkan Safwan sahabat yang baik. Dalam Nabi duk susah hati tu, para sahabat duk main pujuk Nabi. Dalam hadis Bukhari ni. Jadi ramailah pakai dia pujuk, kata ya Rasulullah, Siti Aisyah ni tak ada kami dengar dia tentang dia melainkan kebaikan belaka. Anak Sayyidina Abu Bakar ko, takkan kita nak percaya. Nabi tak percaya, tak terima. Nabi sifat Nabi begitu. Kita bukan ikut sunnah Nabi. Mai apa-apa berita jangan cepat terima, jangan cepat tolak. Nilai dengan adil, nilai dengan neraca agama, nilai dengan neraca keadilan. Jangan nilai dengan neraca ketaksuban mana-mana. Baik. Dalam depa duk pujuk-pujuk tu, Sayyidina Ali kata, dia boleh jatuh pun ni. Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, tak apalah, ada lagi orang lain kot. Yang tu cerita punca tu. Bukan Sayyidina Ali percaya Siti Aisyah buat, tak maksud lagu tu langsung. Demi Allah, nak Sayyidina Ali tak maksud macam tu. Cuma Sayyidina Ali, concern Sayyidina Ali ialah dia tak mau Rasulullah sedih, tu saja. Kalau dengan melepaskan Aisyah, Nabi jadi tak sedih, Nabi jadi happy, Nabi jadi tenang, maka ada orang lain. Itu maksud Sayyidina Ali. Bukan dia nak memburukkan Aisyah, tak. Cuma bagi dia nak bagi Nabi happy je. Tak ada niat langsung nak berjatuh Aisyah ke, nak pandah Aisyah ke, tidak. Itu niat Sayyidina Ali. Sebab tu dia kata ada orang lain lagi kot. Maksud dia tu agar Nabi seronok, bukan agar nak burukkan Aisyah. Tapi cerita ni tuan-tuan sampai ke Aisyah. Lepas pada cerita tu, bila dah selesai dah, Allah pun dah sucikan nama Aisyah dalam Quran dah. Jadi cerita ni sampai. Jadi Aisyah ada sedikit saja terasa sikit dengan Sayyidina Ali. Awak dia pergi kata lagu tu kat aku. Padahal Nabi Sayyidina Ali tak maksud macam tu pun. Panjang kau tu lah cerita tu. Sampai ada hadis yang lain, Siti Aisyah dia tak sebut nama Sayyidina Ali. Dia sebut nama Abu Bakar, Umar, Osman. Sayyidina Ali dia kata dan seorang lagi. Dan seorang lagi. Bila kita mengkaji hadis, kita faham lah. Bila Aisyah sebut seorang lagi tu, maksudnya dia merujuk kepada Sayyidina Ali. Itu saja. Tak ada isu pun. Dia orang Syiah, dia besar-besarkan cerita. Baik. Maka tuan-tuan, ayat ni juga jadi dalil kepada kita kedudukan tadi apa? Wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri-isteri Nabi itu mak-mak kita. Dan dalam ayat yang lain kata Allah, para isteri Nabi tak sama dengan perempuan yang lain. Dia mai isu, dia mai perbincangan. Bagaimana kedudukan seorang isteri Nabi dalam keadaan kita nak mengingati dia. Yang ni saya kena bagi disclaimer kat tuan-tuan. Saya mungkin berbeza. Mungkin tuan-tuan tak setuju dengan saya. Tak apa, tak ada masalah. Kita jangan bergaduh ya. Contohnya, polemik dalam usaha kita nak memuji-muji isteri Nabi, kaedahnya itu. Semua orang sayang bini Nabi sebagai mak kita. Tapi kaedah itu mungkin kita berbeza. Kalau saya kata kita mungkin berbeza tu. Kalau saya tak apa setuju lagu-lagu yang nak mengangkat bini Nabi tapi kaedah dia lunak sangat. Cara dia bawa lagu tu macam bawa lagu perempuan biasa. Macam hang nak bawa lagu nama bini Nabi, cerita pasal bini Nabi, tapi cara lagu tu macam dengar lagu Jasnita, macam dengar lagu Fatimah, macam lagu perempuan lain. Sedangkan dia isteri Nabi. Kalau saya lah, tapi saya tak maulah nak bangkang, takut saya salah. Tapi saya secara peribadi saya kurang. Tambah-tambah bila lagu tu dia ada tuan-tuan faham tak saya rujuk lagu apa ni? Tuan-tuan tahu kot.
Ya, ada satu lagu dulu dia viral juga, lagu pasal Aisyah. Ya. Aisyah, saya pun tak hafal. Lepas tu lagu tu jadi viral, orang pun duk jadi siulan, pakat duk menyanyi. Saya rasa susah hati. Bukan susah hati pasal orang duk menyanyi ingat bini Nabi, tapi cara nyanyian, cara olahan, cara orang menyanyi, cara lirik tu dia tak meletakkan kedudukan mak kita ni pada kedudukan mak. Tu hujah saya tu. Walaupun lirik lagu tu sebahagian dalam hadis tu kita dengar, dalam lirik tu kita dengar, okey, yang ni ada hadis ni. Ni ada hadis. Lumba lari dengan Nabi ada hadis. Yang Nabi pegang hidung dia nak menenangkan dia masa dia rasa marah tu, ada dalam lirik tu. Ada hadis tapi dhaif, tapi boleh lah. Dia bukan hukum. Tapi tak apalah, itu masalah lirik dengan hadis tu depa boleh cek lagi. Tapi di sudut lenggok-lenggok di sudut tu saya kurang sikit kalau saya lah. Seolah-olah bila orang duk nyanyi-nyanyi tu dia nampak macam, tuan-tuan kena balik dengar tapi jadi promosi pula, tapi tuan-tuan mesti dengar kot. Ya. Saya tak kata salah, saya tak kata berdosa, tapi saya peribadi saya kurang. Ya. Bagi saya kalau kita nak buat lagu-lagu isteri Nabi ni, isteri Nabi sekaligus mak kita. Ya. Nak buat juga kita buat pada satu perimeter, satu kedudukan yang kita jadi ta'zim, nampak keagungan dia, keemakan dia tu. Kan? Siti Aisyah wanita paling bijak sekali. Dia pakar ilmu hadis, bahkan dalam bab naqdul matni, bab kritik matan, dia cukup power. Bila ada hadis-hadis yang sahabat riwayat, walaupun hadis tu sahih, tapi nampak tak berapa nak align, Aisyah akan double check, dia akan cross check balik, dia kata oh hadis ni memang betul, tapi cara kawan ni faham salah. Dia akan terang balik. Imam Zakarshi buat satu kitab khusus tentang kritikan Aisyah terhadap riwayat para sahabat yang lain. Ya, Abu Hurairah paling kerap kena. Ya, banyak sebenarnya cerita di surah ni kan. Ya. Siti Aisyah buat kritikan. Pasal Siti Aisyah dia critical thinker. Dia seorang pemikir yang critical. Ya. Dan dia juga pakar ilmu bahasa Arab. Dan dia juga pakar ilmu nasab. Siapa lagi yang pandai ilmu nasab? Abu Bakar, ayah dia. Dan dia juga pandai ilmu nasab keturunan Arab ni. Baik. Dan yang ketiganya, dia pandai ilmu perubatan. Urwah bin Zubair pernah tanya dia, Urwah bin Zubair anak saudara kandung, makcik, macam mana makcik boleh pandai ilmu perubatan ni? Sedangkan ilmu lain saya tahulah, hadis, bahasa Arab semua tu makcik duduk dengan Nabi. Tapi ilmu perubatan ni main mana? Kak Aisyah cerita masa Rasulullah sakit dulu, ramai delegasi Arab buk mai tu ustaz-ustaz depa, tok bomo depa mai ajak aku petua. Daun tu, daun ni, sup ni. Maka aku belajar semua tu untuk nak mengubati Rasulullah. Jadi dia pakar ilmu perubatan. Begitu kedudukan dia. Dia seorang warrior. Dia berani turun perang. Dia seorang yang tegah. Dia boleh berkhutbah, bersyarah depan nak meniupkan semangat orang. Itu kedudukan mak kita ni. Tiba-tiba kita duk main lagunya. Alamak, saya dengar jadi. Dia bukan Jasnita, dia bukan lagu Julia, dia Siti Aisyah, mak kita. Bukan saya tak bagi menyanyi, tu tuan faham maksud saya. Tapi tak adalah saya nak kata berdosa. Tapi saya tak mahu benda tu jadi kedudukan mak kita yang mulia begitu, dia jadi satu siulan yang macam nak habaq pun tak kena, habaq pun tak kena. Jadi Nabi Lut kat sini. Jadi salah, takut orang salah faham. Ya. Tuan-tuan tengok lagu Sudirman. Bila dia nak kata pasal mak dan ayah kan. Dengan cara dia susun ayat dia, cara dia punya bawa muzik tu. Ayah dan ibu itulah. Apa dia dah? Maksud nampak sedap, tinggi, nampak ta'zim tu. Macam mana saya nak bagi tahu di sudut seni tu? Okey, kemuliaan itu orang pun tak menyanyi memang dah. Tapi bila yang ni dengan muzik ator gerak dia, lepas tu dia jadi trending, semua pakai menyanyi lagu tak hormat, lagu, saya susah hati. Pasal yang sedang didendangkan itu mak kita. Ya. Tapi tak ada lah lirik tu lirik tu tak salah. Lirik tu tak ada cerca Siti Aisyah pun, puji lagi. Cuma saya takut orang menganggap bila ingat Aisyah ingat yang tu ya. Ingat lari-lari, ingat sweet-sweet, ingat mimin hidung. Sedangkan Aisyah lebih daripada tu. Mak kita ni beyond than that. Lebih sangat. Mak Aisyah bukan sekadar wanita yang kita duk cakap tentang mi lari-lari dengan Nabi, merajuk dengan Nabi, mi peti-peti hidung. Satu segi. Tetapi bila sebut Aisyah, dia ialah tentang sebuah madrasah. Aisyah adalah sebuah madrasah. Daripada dia berapa ribu hadis keluar. Berapa banyak sumber hukum agama keluar.
Itu kedudukan dia. Tuan-tuan faham maksud saya? Jadi kalau orang seserius dan sehebat, seagung ini, tambahan pula Allah kata kedudukan mereka tu macam mak kita, takkan kita nak buat dia lagu selevel macam Jasnita, Julia, lagu-lagu apa lagi, lagu perempuan bagi. Misteri Mimpi Syakila. Misteri Mimpi Syakila pun sedap ke dia punya lagu. Dia tak ada lagu-lagu. Muzik lah ni lah, tuan-tuan tahu lah. Kan muzik lah ni tak macam dulu. Nah, dulu manual, kan. Lah ni semua digital. Dia tak sedap. Tuan-tuan ingat tak lagu-lagu dulu? Zaman-zaman Search, Wing, Left Handed, Sweet Charity. Dia mesti kena ada gitar solo punya. Orang mesti kenal. Kalau Search, Kid punya solo macam mana? Kalau Wings, Joe punya macam mana? Sebelum Joe, Syam macam mana? Kan? Orang mesti kena tahu punya. Hilary Eng macam mana cara dia? Oh, ni permainan dia lagu ni. Ni permainan dia macam ni, kan? Samad macam mana? Lah mana ada dah semua tuan-tuan. Orang tak dengar lagu untuk nak dengar solo lah. Jadi kuliah orang kapak ni. Kan? Tapi seni tu jadi hilang tau. Lah ni dia jadi muzik tu digital lah. Muzik lah ni sonok cakap, astagfirullahalazim. Muzik lah ni dia jadi sonok dengar, tapi dia sonok dah seminggu lah. Lepas tu kita cemuih tu ya. Lagu tu sonok dengar, tapi lagi seminggu cemuih. Tapi lagu dulu orang susun, lirik pun dalam, muzik susunan ataupun sedap. Dia ada dia punya permulaan dia, dia ada dia punya bridging dia, dia naik dia pergi chorus dia. Ikut kaedah taranum tu. Yang dia nak naik pi jawab-jawab, tapi dia naik, ada pitch naik. Kan tu kemah. Lepas tu dia berhenti, dia ada solo pula. Kan? Bila orang buka kat kita 10 saat awal kita tahu, ini lagu sejati. Kita tahu dah. Kan? Kita boleh tahu dah, kan? Law ni tak tahu. Saya pun itu selingan sajalah, no, selingan. Tak payah ambil serius lah. Saya bila buka cerita tu jadi panjang. Tapi saya nak abang kata law ni kualiti jadi kurang. Law ni apa pun kualiti kurang. Law ni masyarakat dia nak cepat. 7 minit lagi nak. Law masyarakat dia nak cepat. Apa pun nak cepat. Nah, dulu nak tengok Gusti kena tunggu setiap hari Rabu malam WCW, Khamis malam WWF. Baru boleh tengok. Kalau tak boleh kena tunggu juga. Kan? Nak tengok Hindustan panggung Sabtu. Jadi secara tak langsung benda tu didik kita apa tuan-tuan? Didik kita sabar. Dia mau kena sabar. Tapi law ni nak tengok apa dan law tu boleh tengok. Betul? Benda ni orang kata lah nak cerita buat apa benda ni. Tuan-tuan, secara psikologi dia pengaruh. Jadi secara tak langsung kita jadi tak sabar. Sebab apa? Kita nak apa kita dapat dandan. Dulu nak tunggu apa-apa kena ikut disiplin. Nak tengok gambar lawak senario kena tunggu seminggu sekali. Baru dapat pula. Law buka channel 24 jam lawak. Jadi kita nak apa kita dapat law tu. Sebab tu tuan-tuan law ni orang jadi tak sabar, tuan-tuan perasan tak? Dan orang jadi tak ada kualiti. Kitab dulu tebal. Tuan-tuan dulu sekolah rendah ingat tak? Sekolah rendah kita dulu buku teks tebal. Start zaman saya dia main nipis. Zaman law dia main lagi nipis siap kartun lagi. Buku kami ni anak-anak tuan-tuan sekolah agama, cek SAWK. Dulu Azhari, silibus kitab lain macam ni, nampak lagu ulama sikit. Law dia main dengan kartun, dia main dengan dialog. Bukan saya kata salah, tapi saya nak kata bagaimana zaman telah berubah. Jadi anak-anak kita dididik dengan budaya yang dia makin laju. Dulu video YouTube 40 minit nak tengok kuliah. Lah dia pendek jadi 10 minit. Lepas tu dia main TikTok jadi 3 minit ni. Orang nak laju. Jadi semua ni tuan-tuan, bila terbentuk dengan emosi dia, fizikal daripada otak daripada terbentuk benda tu, nak apa dapat cepat-cepat. Tuan-tuan tengok karakter anak-anak tuan-tuan sekarang. Dia jadi laju, dia nak cepat. Dan benda tu bawa sampai ke tempat kerja. Benda tu bawa sampai ke jalan raya. Tuan-tuan tengok dalam ni, orang nak keluar simpang pun tak sabar. Orang nak kono pun tak sabar. Walaupun benda ni orang nampak tak ada kaitan, dia berkait. Dia bentuk otak kita jadi lagi tera-tera tu. Lepas ni tuan-tuan tengok lepas ni, tarawih tak ada 20. Semua akan buat 8. Pasal orang akan cepat lah ni. Apa saja boleh cepat dan ringkas orang akan buat. Bukan saya kata salah lah. Saya tak kata salah betul ni. Cuma saya nak kata selagi boleh percepat, perlipat, peringkas orang akan buat. Pasal zaman sekarang orang bergerak laju. Orang bergerak laju. Boleh lagi kan? Boleh lagi kan? Okey. Maka kita clear kedudukan isteri-isteri Nabi itu. Adakah lagu tu haram, salah? Saya bukan orang dia. Bagi saya tak ada masalah lah. Hatta saya ingat saya penulis lirik lagu tu pun dia tak tulis main-main. Mestilah dia tulis pun dia rujuk ustaz-ustaz dia juga kot kan. Bukan saya kata salah. Bahkan lagu lirik tu pun puji Siti Aisyah.
Cuma saya ni bila kita letak Siti Aisyah pada kedudukan yang sangat tinggi, bila kita dengar lagu tu yang macam cerita, macam lagu manja-manja tu, betul satu segi, tapi dia ada benda tuan-tuan, dia betul, tapi dia kena cerita pada tempat dia, betul tak? Ada benda tu betul, tapi kena cerita pada ruang dia. Sebab tu ulama' duk ajar kita, ilmu ni bila kita nak ambil, kita ambil semua. Tapi bila kita nak sampaikan, kita kena filter dulu. Tengok dulu audien kita, tengok dulu kesan dia apa. Walaupun kadang-kadang ilmu tu betul, tambah-tambah sekarang zaman kamera ni kan, kita nak bersyarah di surau masjid, tengok dulu. Walaupun apa kita nak cakap tu betul, tapi Ustaz, tengok Ustaz, apa efek dia. Kalau rasa bahaya efek tu, hold Ustaz. Sagi habis kuliah, sembang di kedai, kita cerita tu. Dia ada seni dia. Saya lupa siapa yang ajak, Qadhi Iyad kot yang sebut benda ni. Kalau bukan dia, Sufyan bin Uyainah yang kata, ambil semua. Tapi bila nak bagi, cek dulu. Bukan kita sembunyi ilmu dah, tapi tengok audien, tengok masa, tengok kesesuaian. Tidak orang akan salah faham. Tidak orang akan salah faham. Boleh tuan-tuan? Tak ada berhabis kau ni. Ada satu hadis tu tuan-tuan. Pasal dalam tak ada berhabis, jadi saya nak cerita satu hadis ni. Kalau berhabis tak syok pula, pasal cerita ni panjang ni. Malaikat mai kalih bumi tu jadi macam mana, keluar dengar teriak ayam kokok semua jadi 5-6 muka surat. Kalau saya berdarah juga, tak dan habis, tergantung lagi tak syok. Baik saya gantung daripada awal. Jadi saya nak tutup dengan hadis ni tuan-tuan. Apa nama, yang saya nak maksud tadi, saya kata tu, nak dengar kita ambil dengar semua, nak bagi kita pilih-pilih. Ada satu hadis, pasca perang Hunain tu Nabi Islam menang. Perang tu tuan-tuan, perang Hunain berlaku lepas Fathu Mekah. Jadi orang-orang Mekah yang baru terima Islam ni, yang baru terima Islam, ikut pergi perang tu. Tapi bila perang tu berlaku, mereka lari, mereka tuang. Tak apalah, bila mereka tuang, geng-geng Madinah ni duk tolong Nabi, kau tolong sampai menang. Bila menang, harta perang banyak. Bila harta perang banyak, Nabi pi bagi kat orang Mekah lebih harta perang tu. Adalah 3-4 tokoh Mekah yang masuk Islam dah, tapi mereka pun antara yang tuang lah. Tapi Nabi bagi kat mereka lebih, seorang 100 ekor unta. Ada 2-3 orang nama disebut dalam hadis tersebut, hadis Bukhari. Hadis ni separuh riwayat Ibnu Mas'ud. Maka ada seorang lelaki, faqala rajulun, kata Ibnu Mas'ud, maka seorang lelaki kata, pembahagian ini tak adil. Dia kata kat belakang, dia kata kat Nabi, dia kata kat belakang. Kata yang ni Nabi, apa yang Nabi buat ni tak adil, dia kata. Oh, dia kata kat Nabi tu. Dia bukan kritik bajet 2023. Dia kritik bajet Rasulullah ni. Rosak akidah ni. Bahaya. Dia kata, apa yang Nabi Muhammad buat ni tak adil. Depa tu bukan berjuang, depa tu lari. Pasal depa dapat lebih. Tak cukup dengan tu, dia pergi kata pula, pembahagian yang Nabi buat ni, pembahagian yang tak membawa kepada redha Allah. Tu dia. Buh kat belakang. Abdullah bin Mas'ud dengar lelaki ni kata, dia kata aku tak biar. Terus aku pergi abang kat Nabi. Pergi abang kan. Pergi abang. Pergi abang. Ya Rasulullah nak tahu tak, tadi ada seorang lelaki kata kat Nabi, kata kat belakang. Contoh tadi tu kan. Dalam hadis sebut taghayyar wajhuhu. Nabi dengar Allah bin Mas'ud cerita, berubah muka Nabi. Merah, tahan marah. Dan Nabi kata, kalau Nabi itu sendiri tak adil, siapa yang lebih adil? Nabi kata. Lepas tu Nabi diam, muka dalam keadaan dalam hadis sebut, muka bertukar jadi merah, mau tahan ni. Maka Nabi kata, rahimallahu ala Musa. Semoga Allah rahmati Musa. Musa kena ujian lebih teruk pada aku. Umat dia buat keadaan lebih teruk daripada aku, tapi dia bersabar. Hadis tu. Jadi tuan-tuan, maksud saya tadi ni, saya kata nak kuliah ni kita kena tengok juga. Bila kita nak sampaikan hadis tu, tak ada pasang dia dengan hadis yang lain, orang akan nampak apa? Oh, Nabi tak sabar. Betul tak? Kata sikit nak marah dah. Merah muka-muka, kata sayang sahabat. Nampak? Orang akan salah faham. Sedangkan ada lagi ratusan hadis yang Nabi melawak, Nabi sayang sahabat buat macam-macam, Nabi senyum saja. Ada satu hadis yang lain tuan-tuan. Satu pakcik ni main kat Nabi. Pakcik ke? Tapi dia berusia, tapi tak ada usia sangat, 40-an macam tu lah. Dia main kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya buat dosa besar ni.
Nabi kata, dosa apa? Saya bersetubuh dengan isteri saya. Okey ya? Tak. Siang. Tak apa. Siang bulan puasa. Kacau. Nabi senyum. Nabi kata, habis tu gua mana? Tu saya nak buat gua mana ni ya Rasulullah? Nabi kata, apa nama ni? Bebaskanlah hamba. Kan? Dia kata, hamba saya tak ada. Saya bukan orang senang, saya tak ada hamba. Tak apalah kalau macam tu, puasalah. Kan? Puasa 2 bulan berturut-turut tu dah tengok. Hadis ni hadis sahih. Tengok Nabi dia sabar macam mana. Nak compare dengan tadi tu. Nabi kata tak apalah, puasalah 2 bulan turut-turut. Syahrain mutatabi'ain. 2 bulan turut-turut. Pakcik ni kata apa? Tu lah no, puasa no. Saya hak wajib pun jenuh bangkok kata. Nak puasa hak ganti ni 2 bulan turut-turut pakai dak. 2 bulan turut-turut maksudnya apa tuan-tuan? Miss hari patah balik tu. Ulang balik. No? Jangan buat main. Siang tahan. Ni nak puasa orang ni. Saya tak boleh lah, saya tak mampu lah. Nabi dah bagi tolong lah. Saya tak boleh kot. Nabi kata tak apalah kalau macam tu, pergi bagi makan 10 orang miskin sampai kenyang kan. Pergi bagi makan. Hak tu pun saya tak ada. Amboi. Masa hang sedap hang tak ingat. Kan? Hak tu pun saya tak ada. Kalau kita jadi Nabi masa tu tuan-tuan, marah dah. Kan? Nabi senyum ya. Tak ada langsung saya pun. Tak apalah, Nabi kata lagu ni. Nabi abang kepada sahabat yang duduk dalam tu. Hadis sahih Muslim. Abang kepada sahabat ni, pergi sat ambil di Baitul Mal, di tempat simpanan harta orang Islam ni. Pergi ambil sat beberapa uncang kita punya gandum. Baru mai sat. Agak-agak lah 10 orang susah kan. Baru mai sat. Para sahabat pergi ambil. Baru mai, maka Nabi bagi kat pakcik tu. Ni pakcik ambil yang ni, kita bagi pihak orang Islam, sedekah kat pakcik. Pakcik pula nak kafarah denda ni, pergi bagi, cari orang susah, 10 orang bagi makan. Contoh tu dia kata apa? Nak cari pun susah. Nak cari dengan zaman law ni, nak cari mana kata tak ada siapa. Semua senang belaka dah. Sejak PMX ni semua senang belaka. Macam tu lah, ni saya tambah lah. Semua bukan senang belaka dah ni apa semua. Saya susah tak tahu, ingat-ingat saya susah saya lah kot susah ni tak. Anak-anak saya ada susah-susah cukup 10 orang. Tuan-tuan, dalam hadis tu kata Nabi dhahika, Nabi tergelak, Nabi tersenyum dengan perangai pakcik ni. Lah Nabi kata tak apalah pakcik, ambil buat balik kat dia. Sedap dapat, rehat dapat, ruksah dapat, makan pun dapat. Sedangkan dia pergi sepatutnya tu kena kafarah tu. Tapi itu syafaat, itu kemudahan ruksah untuk dia, dan itu tanda Nabi sayang sahabat. Dan Nabi tak marah, Nabi tak cerca. Nabi kata hang ni lepas satu-satu lah. Kalau hang tak boleh buat lagu ni, hang tahanlah sikit nafsu siang tu. Bukan malam tak boleh, dah. Nabi sampai tersenyum sebab Nabi terhibur dengan kelaku orang. Ada orang macam tu tuan-tuan. Kerja tak mau teruk-teruk, tapi untung mau. Sedap mau, sakit tak mau. Lagu tu. Tapi Nabi tak cerca, Nabi tak marah, Nabi tak apa, Nabi senyum sampai nampak gusi Nabi ni terhibur dengan kelaku dia. Jadi bila kita cerita hadis tu sahih yang tadi Nabi marah tu, dengan cerita hadis ni Nabi senyum, kita faham Rasulullah ada occasion tertentu yang Nabi kena tegah. Dalam kisah tadi tu pasal sahabat ni dia cerca Nabi, kok belakang pula dia kata pula Nabi tak adil. Jadi kesan dia kepada agama besar. Pasal tu Nabi agak marah. Itu pun Nabi tahan. Nabi tahan dan Nabi kata semoga aku sabar macam Musa. Tapi hadis ni pula sahabat ni lepas satu-satu perangai dah. Hak tu tak mau, hak ni tak mau, hak tu tak boleh, hak ni tak boleh. Tapi Nabi senyum dan gelak. Itu terhibur. Jadi itu maksud saya tadi tu. Seni penyampaian tu ada kaedah dia. Barulah orang dengar, dia tak jadi salah faham, dia tak jadi fitnah, dia tak jadi huru-hara lah. Fitnah tu huru-hara lah. Allah Ta'ala alam tuan-tuan. Sama macam kisah lagu Aisyah tadi tu. Niat baik, betul, tapi efek dia tu. Jadi bulan depan tuan-tuan puasa dah kita. Kalau puasa dah kita tak ada lah kita ganti lepas, kita sambung lepas raya. Kalau tak puasa lagi dan lagi nanti saya cek balik. Kita sambunglah. Apa nama ni bulan episod lepas ni kemas lagi sebab kita berhenti kat mana tuan, ingat betul. Kita berhenti kat mana? Depa yahra'una ilaih. Depa pergi serbu keliling rumah Nabi Lut. Dia retuk pintu. Maka Nabi Lut kata macam tadi tu. Ni perempuan-perempuan lain anda pergi menikah lah. Depa tak mau. Depa kata apa? Anta fa'alta, hang pun tahu apa kami nak. Okey. Jadi Nabi Lut dengan depa
kita kat tu berhenti. Kita nak sambung lepas raya insya-Allah. Nah, apa nak jadi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.